Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bersiaran sekali lagi di Sembang-Sembang ASMB, di mana kita bincangkan topik-topik macam mana kita nak menguruskan wang ringgit kita, menguruskan perbelanjaan harian, menguruskan hutang, membina pelaburan dan macam-macam lagi topik supaya kita dalam keadaan kewangan yang kukuh. Jadi topik hari ini kami bawakan bersederhana dalam kehidupan, segan-seganlah berhutang. Siapa jemputan hari ini? Jemputan cukup istimewa. Kami bersama Imam Muda Ashraf hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kak Imi. Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami dan sembang-sembang ya. Ya. Sama kita. Itulah, ini kita nak cerita pasal hutang ni Ustaz. Kan kita tak boleh nak elakkan daripada berhutang lah dalam kehidupan. Jadi saya kami nak minta Ustaz ceritakan apa hukum sebenarnya kita ambil hutang dan apa hukum kepada orang yang memberi hutang. Macam mana Ustaz? Silakan. Okey, pertamanya saya nak sebut, bila kita sebut hutang saja orang nampak negatif. Okey, hutang tak semestinya semua hutang itu hutang yang buruk. Ada hutang yang positif. Baik. Cuma kita nak tahu hukum dia. Dalam Islam adakah dibenarkan kita berhutang? Hukum Islam ni ada wajib, harus, makruh dan sebagainya. Jadi bila ditengok kepada hukum hutang, kita tengok pada sirah. Salah satunya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri pernah berhutang. Jadi kenapa Nabi berhutang? Maka ulama bahagi pula beberapa stage. Darurah, keperluan yang sangat penting sebab nak makan, tak boleh memenuhi keperluan hidup, maka nama hutang atas dasar darurah diharuskan, dibenarkan. Kemudian darurat ada yang bersifat hajiah. Hanya keperluan macam hutang bank, hutang untuk beli rumah, beli kenderaan, ialah kita nak bergerak. Hutang pendidikan, itu antara benda-benda yang dibenarkan. Kemudian ada juga hutang yang bersifat tahsiniyah. Tahsiniyah ni hutang yang tanpa sebab, tapi seronok-seronok macam Ibnu Umar, dia melabur mudarabah di Baitul Mal. Ada dia pernah lakukan. Jadi macam kita kalau hutang pelaburan ASB, saja hutang-hutang melabur dalam benda-benda lain diharuskan. Harus. Yang tak bolehnya, ada yang tak bolehnya. Yang tak bolehnya, apa Ustaz? Man akhadha amwalan nas, siapa yang mengambil harta manusia, hutanglah dalam keadaan itlafah, dia sengaja menghabiskan dengan niat tidak mahu membayar semula. Memang niat dia tak nak bayar semula, dia sengaja tak nak bayar. Mula-mula waktu hutang tu seronoklah telefon macam kawan baik. Tapi sebenarnya dah hati dah tahu dah dia tak nak bayar kan. Ya. Maka itu adalah keadaan kondisi yang dikatakan hutang yang haram. Hutang yang tak dibenarkan. Begitu juga pemberi hutang. Dia kena tanya, orang tu nak pinjam duit untuk apa? Kalau nak minum arak tak boleh lah. Itu antara hukum memberi hutang dalam keadaan yang haram. Tapi orang itu memerlukan, ada ketikanya tahap wajib. Kalaulah dia tak bagi pinjam kepada orang tersebut akan mati. Sebab tak boleh makan. Waktu tu dia benarkan ataupun diwajibkan untuk dia bagi hutang. Itu di pihak orang yang memberi hutang. Itu pihak orang yang memberi. Kan? Okey. Ada juga wajib tu, maknanya bila kita kena tolong orang dalam keadaan yang betul-betul kritikal. Tak ada lah sampai kita wajib dia tengok orang tu simple-simple je nak pinjam duit, kita tak bagi, kita berdosa pula. Tidaklah, tengok keadaan. Kalau dia tak boleh makan, kalau tak bagi duit, tak bagi roti, maka dia akan mati. Kena wajib kita bagi sebab nyawanya. Kadang-kadang rasa bersalah juga kalau keluarga ke kawan minta Ustaz ya. Tapi sekarang kita dah ada lah. Kalau sebabnya orang ni akan mati, kita wajib nak beri. Okey. Jadi tanggungjawab penghutang tu memang beratlah sebenarnya. Sebelum kita nak ambil hutang tu, kalau Ustaz boleh ceritakan dengan penonton Sembang-Sembang ASMB ni, apa tanggungjawab tu sebagai kita yang nak ambil hutang ni? Baik, kita kena ingat manusia ini dia terikat dengan boleh ataupun tidak boleh. Ada benda yang mengikat kita sampai kita mati. Yang membawa kepada kita berhujah dengan orang yang kita berurusan. Kalau orang itu kita mengambil harta dengan cara tidak betul, hartanya, maka kita bertanggungjawab untuk membalas semula, ataupun kalau kita tak membalas semula waktu hidup, kita akan dibalas oleh Allah SWT. Jadi ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, wahai orang beriman, anda terikat dengan perjanjian. Jadi hutang ni perjanjian. Sebab itu ayat paling panjang dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat paling panjang adalah ayat ad-dain, ayat hutang. Ayat hutang Ustaz paling panjang. Kami tahu, baru tahu ni pertama kali. Kalau kita tengok ayat-ayat tersebut, sangat banyak kupasan tentang fastashidu syahidaini min rijalikum, kalau boleh ada dua orang saksi, fa in kana alladhi alaihi alhaqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumillu wa huwa falyumlil walihu bil 'adl.
Apa isunya? Isu kalau orang itu orang yang tak reti tengok kontrak. Kadang-kadang kita kena pakai lawyer. Ada orang yang tak cerdik menguruskan kewangan. Kadang-kadang dia memerlukan ahli keluarga untuk meneliti hutangnya. Begitu detail ayat tentang hutang. Jelas SOP dalam Quran, Ustaz. SOP tentang hutang tentang clear. Hutang clear dalam Sebab Al-Quran. dibimbangi orang yang berhutang, kalau tak selesai masalah hutang akan berlaku pertengkaran selepas itu. Itulah dia, bila kita ambil hutang, dalam kehidupan kita, kitalah yang bertanggungjawab, Ustaz kan. Tapi kalau bila kita dah tak ada, macam mana pula kesannya kepada waris yang tinggal? Adakah hukum kepada waris tu ke? Macam mana Ustaz? Kalau Ustaz boleh jelaskan. Okey, kita kena faham konteks daripada sudut hutang apa yang kita buat. Kalau hutang melibatkan hutang konsisten, kita melibatkan bank, kita melibatkan urusan kerajaan, mesti dia ada peraturan dan syarat-syaratnya seperti pengambilan takaful, insurans dan sebagainya lah. Ada cara-cara teknik pembayaran semula walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Jadi insya-Allah tak ada benda lah. Tak ada benda. Dah cover lah, dah boleh bayar. Yang jadi isu ni hutang setakat kita dengan kawan, itu jadi isu lah. Adakah bila dia meninggal dunia, maka hutang itu hilang begitu saja? Kan, adakah anak wajib bayar? Sebagai ulama menyebut anak tidak wajib bayar. Kalau dia bayar pun atas dasar ihsan. Nyawa ayahnya tergantung kerana hutang, dia bagilah kesian dekat ayahnya. Jadi bila dia meninggal, ambil dulu harta ayah, bagi dulu. Kan kalau kita mati, ada urusan duit ringgit kita ni kadang-kadang diselesaikan dengan urusan jenazah, wasiat, settle hutang kita. Anak ambil duit ayah tu, anak ambil duit sibati. Jadi banyak urusan. Selesaikan dulu semua-semua yang tertangguh tu lah. Sebab tu kalau boleh lah kita mati jangan tinggalkan hutang lah. Kan, Ustaz. Kami ingat dulu arwah mak pun dengan orang-orang tua dulu selalu kata kan, bila mak mati besok tengok-tengokkanlah apa-apa hutang kan, kita kena tolong lansaikan, Ustaz. Jadi hukumnya bukanlah pada anak tu, bukan wajib ke, bukan apa, Ustaz. Atas dasar ihsan. Cuma kita tanggungjawab kita lah sebagai. Sebab tu bila kita nak buat kontrak dengan seseorang, kita tengok macam mana cara pembayaran. Betul. Kalau kita faham nanti kawan tu mati nanti susah pula, nanti kita bincanglah macam mana cara pembayaran. Sekiranya kalau kamu mati siapa nak bayar? Contohnya dia menyebut ambillah daripada harta aku sekian. Ataupun ambillah daripada anak aku sedemikian sebagainya. Itu kontrak waktu dia hidup. Terpulang pada perjanjian. Sebab itulah dalam ayat Quran yang paling panjang, antara benda penting dalam hutang adalah faktubuh, ada hitam putih. Kena. Memang dari zaman dulu lagi dah kata kena. Hitam putih. Saya dengan ayah saya hutang pun saya ada hitam putih. Walaupun kita bukan tak percaya. Tak adalah pergi cop buam ke apa. Tak adalah. Kita trust. Tetapi kita nak ikut sunnah sebab kita tidak tahu kemungkinan selepas ini. Insya-Allah. Jadi kan Ustaz, rata-rata lah macam tadi Ustaz kata, kita boleh ambil kalau dalam keadaan darurat, dan kita boleh ambil untuk pinjaman perumahan, kereta dan sebagainya. Tapi ada juga segelintir masyarakat kita sekarang ni yang terjerat sebab ambil hutang nak memenuhi gaya hidup yang sekarang ni mewah lah. Kan Ustaz kan, macam mana saranan Ustaz kepada mereka yang ambil hutang sebegini? Sebab tu bila kita tengok kepada data daripada insolvensi, antara benda yang paling tinggi orang bankrupt, orang habis duit ni adalah disebabkan hutang yang tidak konsisten. Hutang yang mana dia sendiri tidak boleh bayar, hutang yang dia sendiri tidak boleh selesaikan kerana hendak hidup bermewah-mewahan. Ya, kita faham contohnya hutang kad kredit. Kita faham ada sebahagiannya kad kredit perlu untuk melihat kepada kita punya track record. Sebahagian orang begitu, tetapi sebahagian orang bukan untuk guna untuk track record tapi untuk menghabiskan yalah, dia berlebih-lebihan. Banyak pula kad kredit tapi tak dapat bayar. Sebab itu kita kena ada planning. Macam mana kita punya hutang, kita kena ada priority, macam mana, apa benda yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, apa benda yang sebagai keperluan ataupun kehendak, itu perlu diletakkan sebagai asas penentuan hutang kita. Baik, sebelum kita akhiri episod kali ni, nak tinggalkan pesanan sikit Ustaz untuk kita punya penonton ni, supaya kita bersederhana lah dan jauhkan diri dari hutang. Silakan Ustaz. Tengok diri masing-masing, kita punya kapasiti, adakah kemampuan untuk bayar balik, kita punya capable, kita punya aset macam mana, adakah aset kita lebih daripada hutang kita lebih daripada aset. Tengok pada behavior kita, perangai kita, insya-Allah kita letak diri kita dengan cara mengenali terlebih dahulu diri kita, baru kita sesuai untuk mengambil hutang yang baik ataupun hutang yang persik.
Baik, terima kasih Ustaz. Itu tadi dah dengar kan, Ustaz dah pesan pada kita kena berwaspada, kena berpada-pada juga bila nak ambil hutang, dan sebelum berhutang tu kalau boleh kita bina tabungan kita yang kukuh, melabur dalam ASB misalnya, dan instrumen pelaburan yang selamat. Kan Ustaz ya? Dengan itu saya nak ucapkan terima kasih kepada Imam Muda Ashraf bersama kita hari ini di Sembang-Sembang ASMB, dan kepada anda 10 minit je bersama kami untuk kita sama-sama belajarlah menimba ilmu untuk mengukuhkan keadaan kewangan kita. Bukan sembang, sebarang sembang. Ini Sembang-Sembang ASMB untuk kita hidup senang insya-Allah. Janji jumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum.